A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran kerana Allah, walaupun terhadap dirimu atau ibu bapamu atau kepada kaum kerabatmu. Datuk Yang di-Pertua, ayat ini bukan sekadar seruan moral, tetapi asas kepada satu prinsip yang Parit percaya amat relevan kepada perbahasan hari ini, bahawa keadilan atau al-adlu dan pemuliaan maruah insan, karamatul insan, bukan konsep import dari barat, tetapi teras yang telah lama wujud dalam tamadun Islam jauh sebelum wacana hak asasi manusia moden diformalkan menerusi pengisytiharan hak asasi manusia sejagat pada tahun 1948. Parit membangkitkan perkara ini kerana Parit sedar di kalangan sebahagian masyarakat kita masih ada anggapan bahawa hak asasi manusia adalah wacana asing yang bercanggah dengan nilai-nilai agama dan budaya tempatan. Parit berdiri di sini hari ini untuk menegaskan sebaliknya, bahawa memperjuangkan hak asasi manusia adalah sebahagian daripada maqasidus syariah, iaitu pelindungan agama, hifzuddin, nyawa, hifzun nafs, begitu juga akal, hifzul aql, hifzun nasl, menjaga keturunan, dan hifzul mal, menjaga harta. Ini daruriyatil khams, perkara daruriyat yang 5. Apabila suhakam memperjuangkan hak kanak-kanak, hak orang asal, hak golongan rentan dan maruah golongan tahanan, mereka sebenarnya telah menegakkan objektif-objektif inilah. Objektif yang sepatutnya turut menjadi keutamaan kita sebagai pembuat dasar di dalam Dewan yang mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya menyentuh beberapa perkara substantif dalam laporan ini. Pertamanya berkaitan dengan statistik aduan dan pemantauan. Laporan Suhakam menunjukkan bahawa telah menerima sebanyak 1074 laporan, 1074 aduan sepanjang tahun 2024. Dan setelah siasatan, sebanyak 867 aduan disahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 867 aduan disahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, iaitu 696 di Ibu Pejabat Kuala Lumpur, 58 di Pejabat Sabah dan 113 di Pejabat Sarawak. Yang membimbangkan saya, Datuk Yang di-Pertua, hanya 41% saja, iaitu 356 kes saja daripada jumlah ini yang berjaya diselesaikan sepanjang tahun. Bakinya masih dalam siasatan atau menunggu maklum balas agensi berkaitan. Angka ini penting bukan sekadar sebagai statistik, tetapi sebagai cerminan penderitaan sebenar rakyat, golongan tahanan, pelarian, orang asal, kanak-kanak yang menunggu keadilan. Dalam Islam, kelewatan menegakkan hak seseorang bukanlah perkara kecil. Sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquh." Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering peluhnya. Sebuah peringatan bahawa penangguhan hak walaupun sekecil mana adalah suatu bentuk kezaliman. Maka saya menyuruh kementerian yang berkaitan supaya mempercepatkan tindakan kepada rujukan dan syur Suhakam, supaya kadar penyelesaian aduan dapat dipertingkatkan pada tahun-tahun akan datang.